Oi, Iqbal. Betul.
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hari ini kita sambung pelajar sekalian. Exam kita buat hari apa? Hari Khamis kan? Okey. Hari ini kita teruskan dulu bab yang kedua. Bab yang kedua itu babu fadl tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Siapa baca hari ini? Anik baca, Anik. Akil lah baca kelas tafsir. Anik baca lah ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li syekhina wa li jami'il mustami'in. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Bab keutamaan tauhid. Baca bahasa Arab dulu. Babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan menghapus dosa-dosa. Bab ni nak jelaskan, tulis kat situ, bab ini ingin menjelaskan kelebihan orang yang mempunyai tauhid walaupun mereka melakukan dosa. Okay. Bab ini menjelaskan tentang kelebihan orang yang mempunyai tauhid, yang ada tauhid dan tidak mensyirikkan Allah walaupun mereka mempunyai dosa. Walaupun mereka mempunyai atau melakukan dosa-dosa. Okey. Jadi bab nak jelaskan apa? Jadi bab nak jelaskan orang yang, apakah kelebihan orang yang ada tauhid? Okey. Bab pertama jelaskan apa? Bab pertama menjelaskan? Bab pertama nak jelaskan? Pelajar sekalian, bab pertama jelaskan kedudukan tauhid, kewajipan tauhid, makna tauhid. Bab kedua nak cerita pasal apa? Kelebihan orang yang ada tauhid. Jadi fokus kat situ je. Tak perlu ambil poin banyak-banyak pun tak apa. Peringkat pertama baca kitab tauhid macam tu. Ambil yang poin yang ringkas-ringkas je. Jadi bab nak jelaskan apakah kelebihan orang yang ada tauhid. Maksudnya, kalau orang tanya, ya Ustaz Kil, apakah kelebihan orang yang ada tauhid? Kan? Kalau kita ni sungguh-sungguh menjaga tauhid, apa balasan kita? Apa yang kita dapat? Okey? Sebab manusia ni bila dia nak buat sesuatu, dia akan tengok apakah dia punya kelebihan dia, sama dunia ataupun akhirat. Macam produk lah, kata Ustaz, ambil produk ni Ustaz. Apa produk ni? Makan je lah Ustaz. Ustaz takkan makan punya. Jadi Ustaz makan produk ni Ustaz. Makan produk ni nanti muka Ustaz putih, berseri-seri, flawless. Tak ada apa-apa, tak ada jerawat sebiji pun. Barulah Ustaz, okey, Ustaz makan. Ada bukti tak? Ada buktinya, doktor kata sekian-sekian. Sebab manusia ni memang dia suka apa dia? Kelebihan. Dia akan buat sesuatu bila dia ada kelebihan. Tayyib. Naam, sambung. Qaulullah ta'ala
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sekali lagi, ulaika. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Naam. Dan firman-Nya, orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat ketenteraman dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Tengok ayat ni. Orang beriman dan tidak menodai. Menodai maksudnya tidak mencampuri. Tulis tu. Tidak mencampuri. Yalbis maksudnya campur. Sebab itulah orang yang confused bahasa Arab panggil apa? Mutalabbis. Orang yang bercampur baur. Jadi yalbisu maksudnya mencampuri, campur. Mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Zalim di sini maksudnya apa? Syirik. Sebab itulah dulu masa mula-mula Abu Bakar As-Siddiq, dia dengar ayat ni, dia sangka zalim ni maksudnya dosa. Tulis kat situ. Abu Bakar As-Siddiq pada awalnya menyangka kezaliman dalam ayat ini ialah melakukan dosa. Abu Bakar As-Siddiq sangka kezaliman di sini adalah dosa. Okay. Kemudian Nabi menjelaskan bahawa zalim di sini adalah syirik. Kemudian Nabi jelaskan kepada Abu Bakar yang mengatakan bahawa zalim dalam ayat ini adalah apa dia? Syirik. Nabi kata, wahai, dia kata Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, ya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq dah risau dah bila baca ayat ni. Buka emas lah. Abu Bakar As-Siddiq dia dah risau dah. Dia risau sebab apa? Sebab ayat ni kata, orang yang beriman tak campur iman dengan kezaliman, mereka akan dapat ketenteraman. Ketenteraman ni kat mana? Tulis situ. Ketenteraman di akhirat. Jadi ketenteraman di sini maksudnya ketenteraman di akhirat. Jadi Abu Bakar dia faham. Ketenteraman di akhirat ni maksudnya apa? Masuk syurga dan tak dimasukkan ke dalam neraka lah. Itu ketenteraman. Jadi Abu Bakar As-Siddiq kata, ya Rasulullah. Abu Bakar menutup depan Nabi. Ya Rasulullah. Ayyuna la yazlim nafsahu. Siapakah di antara kita ni yang tak melakukan dosa? Sebab apa? Sebab Abu Bakar sangka zalim sini apa dia? Dosa. Sebab memang zalim tu satu, dosa tu satu kezaliman. Lalu Nabi kata, alam tasma'. Kata, ama sami'ta. Dia kata, apakah kamu tak pernah dengar, wahai Abu Bakar As-Siddiq, ucapan Nabi SAW, ucapan sabda firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berkenaan Luqman. Dia cakap dekat anak dia apa dia? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu syirikkan Allah. Sesungguhnya syirik itu ialah kezaliman yang besar. Jadi zalim yang dimaksudkan dalam ayat ni apa dia? Syirik. Jadi orang yang beriman, dia tak campur iman mereka dengan syirik, mereka akan dapat keamanan tak? Dia akan dapat keamanan di akhirat. Masuk keamanan tu dia akan masuk syurga tak? Dia akan masuk syurga selama-lamanya. Dah, faham tak ayat ni? Jadi apa kelebihan tauhid dekat ayat ni? Orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkannya akan mendapat keamanan di akhirat. Iaitu dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kalau orang tanya apakah kelebihan tauhid yang pertama, itu orang yang mentauhidkan Allah, tak campur iman dia dengan syirik, Allah Ta'ala akan bagi dia keamanan di akhirat. Okey, soalan Ustaz. Keamanan yang didapat ni, keamanan 100% ke ataupun dia diazab dahulu baru dapat keamanan? Soalan seterusnya. Apakah keamanan ini keamanan yang tak ada langsung azab sebelumnya? Atau ada azab sebelumnya? Soalan seperti ni. Ada azab untuk semua orang yang beriman dan tak campur iman dengan kezaliman. Izzah. Allah Ta'ala kata orang yang beriman tak campur iman mereka dengan syirik, dia akan dapat keamanan. Maksud dia akan masuk syurga, tak kena azab, ke tak? Tapi macam mana kalau orang yang dia beriman, dia tak campur dengan syirik, tapi dia ada buat dosa, dia dapat tak keamanan? Dia dapat keamanan tak? Puan Fatimah kata ada azab, betul? Kalau ada azab, tak dapat keamanan lah. Allah Ta'ala kata orang yang beriman, tak campur dengan syirik, dia akan dapat keamanan. Tapi sekarang ni Ustaz, dia beriman, dia tak buat syirik, tapi dia buat dosa. Apakah dia tidak diazab juga? Kalau dia diazab, maka dia tak dapat keamanan lah. Macam mana Anik? Nak faham? Anik faham tak soalan dia ni? Okey. Keamanan di situ ada dua. Tengok sini. Dia ada al-amnul mutlaq dan mutlaqul amn. Kat sini kita faham. Dia ada keamanan yang mutlak. Iaitu apa dia? Tidak diazab. Di neraka. Yang kedua, masuk syurga. Ini keamanan yang mutlak. Yang ni untuk siapa? Untuk orang yang muwahhid dan yang Ustaz pakai istilah yang lebih senang lah. Orang yang mentauhidkan Allah, orang yang ada tauhid dan tidak melakukan dosa besar. Yang online boleh nampak tak dekat bawah putih?
Hmm. Akil, tolong dekat dengan Susan Akil. Kejap kita dekatkan lagi. Atau zoom kan lagi. Patutnya dekat zoom. Dekat lagi. Lagi dekat lagi. Dekat lagi. Okey. Ini nampak tak macam ni? So lain kali dekat macam ni ya. Buat dekat macam ni. Okey dah, Iqbal. Jadi keamanan ada berapa jenis keamanan kat sini? Dua. Satu, al-amnu al-mutlaq. Keamanan yang mutlak. Keamanan yang sepenuhnya. Keamanan yang mutlak maksudnya keamanan yang sepenuh, dapat keamanan yang mutlak. Yang ni apa dia? Iaitu maksud keamanan yang mutlak itu tidak diazab pada awal-awal. Dan masuk syurga. Mendapat dua keamanan dekat situ. Satu keamanan dari neraka, yang kedua dapat masuk syurga. Okey? Yang ni bagi siapa? Yang bagi orang yang mentauhid dan tak buat dosa. Atas dasar inilah kita kena elakkan dosa, jauhi dosa. Khalid dhunuba kabiraha wa saghiraha dhaka tuqa. Wasna' kamashin fawqa syaukin yahdharu ma yara wa la tahqiranna saghiratan innal jibala hasa. Itu patah Arab, dah dengar tu? Okey? Kata dalam tafsir Ibn Katsir disebut khalid dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa. Jauhilah dosa kecil dan besar, itulah dia taqwa. Fasna' kamashin fawqa ardi syaukin yahdharu ma yara. Maka jadilah kamu seperti orang yang berjalan di atas bumi yang berduri, yang takut apa yang dipijaknya. Wala tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Maka janganlah kamu pandang enteng dosa yang kecil, kerana sesungguhnya dosa bukit itu daripada pasir-pasir yang batuan-batuan yang kecil. Orang kata, alah ustaz, dosa kecil je ustaz. Kali tengok apa dia? Gunung yang besar, daripada batu besar ke batu kecil? Batu-batu pasir yang kecil. Kita gabung-gabung jadi gunung yang besar. Jadi jangan pandang enteng dosa. Okey, yang kedua, mutlaqul amn. Keamanan pada akhirnya. Saya terjemahkan dengan yang senang faham lah. Kan? Kalau nak terjemahkan iaitu keamanan semata-mata. Al-mutlaqul amn. Okay? Tapi maksudnya inilah keamanan di akhirnya. Maksudnya awal dapat keamanan tak? Awal tak dapat. Sebab apa? Sebab dia kena azab dulu.
Dia bagus, dia tauhidkan Allah, tak syirik, tak sembah kubur, tak pakai tangkal, tak percaya zodiak, tak percaya sial, tak percaya nasib buruk apa semua. Tauhidkan Allah Ta'ala, bertawakal pada Allah. Bila kena musibah, tak sabar. Tapi dia tak tahan. Nak apa? Tak tahan minum arak contohnya. Tak tahan nak berhubungan lelaki dengan perempuan contohnya. Berzina contohnya. Lalu dia pun habis buat dosa. Dan maksud buat dosa sini lah, maksudnya dia tak sempat taubat daripada dosa lah. Kalau sempat taubat daripada dosa, itu lain cerita. At-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu, kata Nabi SAW. Orang yang taubat dari dosanya seumpama orang yang tak ada dosa. Jadi jangan cerita pasal ustaz kalau taubat, ustaz. Taubat tu cerita lain. Taubat pasti Allah Ta'ala ampunkan. Ini cerita kalau dia mati dalam keadaan dia tak sempat taubat. Maka dapat keamanan tak? Dia dapat. Tapi keamanannya di akhir. Awal-awal dia kena azab. Dengan kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala nak azab, Allah Ta'ala azab. Tapi kalau Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala nak ampunkan juga. Kesian. Boleh tak Allah Ta'ala ampunkan? Boleh. Tapi kita kena lebihkan khauf daripada raja. Kena lebihkan takut daripada harap. Yang Allah Ta'ala boleh ampunkan. Asalnya azab dulu. Ampun tu kemudian. Kalau orang yang berdosa. Jangan kita, kita apa, Allah Ta'ala ampunkan. Allah Ta'ala ampunkan. Tak. Asalnya kena khauf dulu. Baru raja. Kemudian apa jadi? Kemudian dah kena azab, dah kena bakar juta-juta tahun. Tak tahu berapa banyak tahun kena bakar. Habislah dia. Akhirnya dia dikeluarkan dari neraka, dia masuk ke dalam syurga. Dapat tak keamanan? Iqbal? Akhirnya dia masuk syurga. Dapat tak keamanan? Dapat, tapi ujung baru dapat. Allah tak syok. Kan? Orang nak dapat aman daripada awal. Masuk akhirat je, wah, sejuk. Syurga dah. Hari nak kena azab dulu, siksa dulu. Dan azab di neraka bukannya azab masa kat dunia. Cuma kalau duduk bilik ni tutup aircon selama sehari. Seksa. Seksa tak? Seksa. Cuma kena kuarantin 10 hari tak boleh keluar bilik. Duduk dalam bilik. Seksa tak? Seksa. Okey? Ini bayangkan. Berjuta tahun. Jadi, ayat ini nak cerita apa dia? Kelebihan tauhid, iaitu orang yang mentauhidkan Allah akan dapat keamanan. Tak kisahlah sama ada aman yang mutlak ataupun mutlakul amni. Dah, faham? Faedah lain. Tulis tu, faedah lain. Daripada ayat ini. Kelebihan tauhid yang kedua. Belum lagi. Kelebihan tauhid yang kedua. Daripada ayat ini. Kelebihan pertama apa dia? Orang mentauhidkan Allah dapat keamanan. Kelebihan kedua iaitu orang mentauhidkan Allah pasti dapat petunjuk daripada Allah. Orang yang mentauhidkan Allah pasti dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dekat mana? Dekat mana syahidnya? Dekat mana syahid dalam ayat ni? Wahum. Dekat mana syahidnya? Wahum muhtadun. Wahum muhtadun. Wahum muhtadun. Wahum muhtadun. Iaitu mereka lah orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala sahaja yang dapat petunjuk. Sebab hum tu dhamirul sya'ni. Nanti kamu belajar nanti insyaAllah. Dhamirul sya'ni menunjukkan dalil ikhtisas. Menunjukkan pengkhususan. Wahum muhtadun. Dan mereka tu dapat petunjuk. Maksudnya orang yang mensyirikkan Allah dapat petunjuk tak? Tak. Nampak warak macam mana Allah pakai serban besar. Tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Qiyamul lail apa semua. Tapi sembah kubur. Dapat petunjuk tak? Tak. Maksudnya jangan tertipu. Pelajar-pelajar sekalian. Dengan penampilan sebahagian orang yang nampak salih. Tapi mereka tu rupa-rupanya kuburiyun. Penyembah kubur. Nampak salih. Tapi mereka tak salih. Mereka itulah seburuk-buruk manusia. Seperti Nabi kata, syarrun nas man
Yudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Nabi. Orang yang paling buruk ialah orang yang masa hari akhirat berlaku dia masih lagi hidup. Sebab apa? Sebab masa akhirat nanti hanya orang jahat je yang tinggal. Okey? Jadi janganlah percaya cerita-cerita dalam Facebook kata, bayangkan tuan-tuan, lepas main subuh tiba-tiba matahari terbit daripada barat. Merepek. Sebab apa merepek? Nizah. Sebab tak akan ada orang sembahyang masa hari kiamat berlaku. Jadi jangan percaya, bayangkan masa lepas main subuh berjemaah tiba-tiba matahari terbit di barat. Hari kiamat nak berlaku hari itu. Merepek. Itu cerita merepek. Itu cerita tak betul. Yang kedua Nabi kata, walladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Orang yang jadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi mereka itu seburuk-buruk manusia. Jadi jangan anggap orang yang nampak salih tapi menjadikan kubur sebagai sembahan itu sebagai orang yang baik. Faedah lain, apa maksud faedah lain daripada ayat ni, iaitu zalim ada 3 jenis zalim, atau zalim ada 4 jenis zalim. Zalim ada 4 jenis zalim. Zalim pada Allah, iaitu syirik. Yang pertama zalim pada Allah iaitu syirik. Yang kedua zalim pada diri sendiri, iaitu dosa. Yang ketiga zalim pada manusia lain. Yang keempat zalim pada makhluk-makhluk selain manusia. Zalim pada Allah itu syirik, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan. Zalim pada Allah, Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosanya. Zalim pada diri sendiri, Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh mengampunkannya dan boleh Allah Ta'ala mengazabnya. Dosa pada orang lain, manusia lain, Allah Ta'ala tidak akan mengampunkannya selagi tidak diberi maaf oleh orang yang dizalimi. Dosa pada orang lain, Allah Ta'ala tidak akan mengampunkannya selagi tidak dimaafkan oleh orang yang dizalimi. Ataupun ada pun yang keempat, dosa pada makhluk yang lain sama seperti nombor 2. Dosa kepada makhluk yang lain sama seperti nombor 2. Nombor 2 macam mana? Akil. Nombor 2 macam mana? Allah Ta'ala boleh ampunkan, Allah Ta'ala boleh azabkannya. Apa contoh zalim pada Allah Ta'ala? Buat syirik lah. Semua tahu. Kerana syirik itu ialah melanggar hak Allah. Jadi kita telah menzalimi Allah. Tapi kena faham, menzalimi Allah, Allah Ta'ala ada terima apa-apa darurat tak? Mudarat tak? Tak ada. Ada beza. Zalim pada manusia lain,
dia dapat mudarat. Kalau Ustaz zalimi Izzah, Izzah dapat mudarat tak? Yes. Izzah buat periksa betul pun Ustaz bagi makan kosong. Zalim tak? Ustaz ni macam aci, Ustaz ni dah bagi dalil berapa betul apa semua. Ustaz kasih kosong. Zalim Ustaz ni. Nah, dapat mudarat tak? Dapat mudarat. Tapi zalim pada Allah Ta'ala dapat mudarat ke? Tak. Innaka lan tablughu durri fatadurruni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis kursi. Sesungguhnya kamu semua takkan dapat mencapai kepadaku apa-apa mudarat pun. Faedah lain, nombor 2. Orang beriman ada banyak martabat. Yang ketiga lah kan? Yang kedua. Orang yang beriman ada pelbagai martabat. Jadi tak sama. Nah, selesai? Jadi ayat ini ada dua faedah atau dua faedah berkaitan dengan tajuk, dan ada dua faedah yang indirect, yang tidak direct pada tajuk. Baca seterusnya, Anik. An Ubadata bin Samiti radhiyallahu an. Kuat sikit, Anik. Main bola suara kuat. Baca pun kena kuat juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min wal jannata haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Makana minal amal. Bila kita baca buku bahasa Arab, bila kita waqafkan, waqaflah dia macam Quran lah. Dia macam makana minal amali pula. Pelik je orang Arab dengar. Makana minal amal. Akhrajah. Naam. Macam maksud dia? Barang siapa yang bersyahadat bahawa tidak dia tertinggal terjemahan daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Dia tertinggal. Ubadah bin As-Samit tu tak ceritakan. Dia sambung. Barang siapa yang bersyahadat bahawa tidak ada sesembahan yang hak benar selain Allah sahaja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahawa Isa adalah hamba dan rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh daripadanya, dan syurga itu benar adanya, neraka juga benar adanya. Maka Allah pasti masukkannya ke dalam syurga betapa apapun amal yang telah diperbuatnya. Macam mana hadis ni menjadi dalil tentang kelebihan tauhid? Soalan. Dekat mana? Dekat mana hadis ni panjang kan? Dekat mana daripada hadis ni jadi dalil kelebihan tauhid? Dekat mana? Bahagian mana? Ada Anik. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Itu Allah Ta'ala akan masukkan syurga. Macam mana pun amal dia. Okey? Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga.
Macam mana pun amal dia banyak ke sedikit ke, selagi mana dia masih lagi seorang Muslim, dia masih lagi mentauhidkan Allah, Allah Ta'ala masukkan dalam syurga tak? Masukkan dalam syurga. Jadi kat situ garis kat situ. Allah pasti memasukkannya ke dalam syurga macam mana pun amal yang dia lakukannya. Tapi apa syarat dia? Kena awal lah. Syahidah an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqqun naru haqqun. Barulah dia masuk dalam syurga. Syaratnya nampak tak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syaratnya mesti dia mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Dah. Faedah lain. Faedah lain. Nombor 1. Setiap orang yang masuk Islam wajib bersyahadah. Nombor 2. Maksud syahadah. Nombor 2. Maksud syahadah ialah menyebutkan dengan lisan disertai dengan ilmu dan keyakinan. Syahadah maksudnya ialah bersaksi dengan lisan. Itu menyebut dengan lisan. Kesaksian dengan lisan disertai dengan ilmu dan keyakinan. Faham tak maksudnya tu? Iqbal. Contohnya kalau Ustaz tanya, Iqbal bersaksi tak bahawa Ustaz ada dalam kelas ni? Saksi. Kalau orang tanya kat mahkamah lah. Encik Iqbal, pada 14 hari bulan 2 jam 3.25 petang, adakah awak datang ke kelas Kitabut Tauhid? Tak. Ni lawyer tanya tau. Adakah awak menyaksikan Ustaz Abu Asma datang kelas mengajar pada hari tersebut? Saksi. Awak nampak Ustaz Abu Asma? Awak kenal itu Ustaz Abu Asma? Dia pakai baju apa masa tu? Jubah hitam. Dia pakai kopiah warna apa? Warna kelabu. Yakin? Yakin. Macam jadi saksi. Tapi kalau datang kat mahkamah, kita kata, Encik Iqbal bersaksi tak Ustaz Abu Asma datang? Saya tak nak cakap apa-apa. Bersaksi ke tu? Tak bersaksi. Atau kalau cakap sekalipun, ya saya saksi. Ustaz Abu Asma yang mana satu? Ustaz Abu Asma yang pakai baju warna merah tu, putih-putih tu. Gemuk ke kurus? Kurus. Confirm dah tak betul. Maksudnya dia bersaksi benda yang tak ada ilmu. Mana dia bersaksi benda yang dia tak ada pengetahuan. Dia terima tak kesaksian dia tu? Tak diterima. Mahkamah pun reject. Ataupun Iqbal katanya, awak saksi tak Iqbal? Saya bersaksi. Awak kenal Ustaz Abu Asma? Ya kenal. Dia pakai jubah mana apa warna tu? Tak pastilah. Tak yakin. Jubah warna hitam? Tak ingatlah, tak pastilah. Macam mana kamu yakin dia datang? Saya pun tak apa yakin lah. Kenal tak? Kenal. Kenal Ustaz, saya kenal tertarik satu kelas tapi saya tak apa yakin tentang. Dalam mahkamah terima tak kesaksian? Tak, mahkamah akan reject. Jadi syahadah ni apa dia? Kesaksian dengan lisan. Dia kena ucap dengan lisan, disertai dengan pengetahuan dan
keyakinan. Faedah ketiga. Mentauhidkan Allah tidak sempurna tanpa meninggalkan syirik. Mentauhidkan Allah tidak sempurna tanpa meninggalkan syirik. Itu tidak sah lah. Ini tidak sah, lebih tepat. Mentauhidkan Allah tidak sah tanpa meninggalkan syirik. Kan Allah Ta'ala kata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kat mana faedah tu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Faedah keberapa pula? Keempat. Kewajipan bersaksi Muhammad itu adalah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan hamba Allah. Rasul dan hamba Allah. Kelima, penyebutan hamba Allah dahulu sebelum rasulnya. Penyebutan hamba Allah dahulu sebelum rasulnya. Isyarat kepada kemuliaan menjadi hamba Allah. Kemuliaan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan menjadi hamba Allah. Betul tak? Kalau kita tengok Rasul dengan hamba, mana lagi besar sebenarnya jawatan? Soalan ni Ustaz tanya pagi tadi, kelas tafsir. Ingat tak? Maka orang nampak secara zahirnya Rasul. Tapi menjadi penghambaan, jadi hamba Allah Ta'ala itu lebih mulia. Membawa kita kepada faedah yang keberapa? Keenam. Faedah keberapa dah? 6. Keenam. Bahawa faedah keenam, apa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna perhambaannya kepada Allah. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna penghambaannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah ke-8. 7. Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Faedah ke-8. Orang Nasrani tidak sempurna syahadahnya
Orang Nasrani tidak sempurna syahadahnya sehinggalah dia mengakui bahawa Tidak sempurna. syahadah. Sehinggalah dia mengakui bahawa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa kat situ? Maksudnya orang Kristian, kalau kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lengkap tak syahadah? Dia dah masuk Islam, tapi dia kena tambah satu lagi. Untuk melengkapkan lagi. Dia kena saksi asyhadu anna Isa abduhu wa rasul. Okey? Sebab apa? Supaya kita hilangkan terus. Ini disebut oleh syurah hadis Sahih Muslim antara Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi. Okey, ke-9. Bilangan. Nabi Adam dicipta dengan kalimah kun. Bukanlah dia kalimah kun itu. Nabi Isa dicipta dengan kalimah kun. Nabi Isa dicipta dengan kalimah kun. Nabi Isa. Nabi Isa. Cerita Nabi Isa ni. Saya sebut Nabi Adam ke tadi? Nabi Adam saya sebut kan? Nabi Isa. Apa Nabi Adam pula? Kena tak ada kena mana Nabi Adam kisah. Potong. Pocong. Potong. Ahmad. Nabi Isa dicipta dengan kalimah kun. Bukannya Nabi Isa itu kalimah kun. Bukannya Nabi Isa itu kalimah kun. Seperti yang didakwa oleh orang Kristian. Seperti yang didakwa oleh orang Kristian. Orang Kristian kata apa dia? Dia kata kun itulah Nabi Isa. Jadi kalimah Allah tu makhluk ke bukan makhluk? Kalamullah makhluk ke bukan makhluk? Fadil. Kalamullah makhluk ke bukan makhluk? Bukan makhluk. Kalamullah makhluk ke bukan makhluk? Iqbal. Kata-kata Allah makhluk ke bukan makhluk? Kata-kata Allah makhluk ke bukan makhluk? Bukan makhluk. Kata-kata Allah takkan ada makhluk macam kita pula. Kalau kata-kata Allah Ta'ala makhluk, maka Al-Quran tu kita boleh duduk lah atas dia. Tak mulia lah. Okay? Jadi kalamullah. Jadi kalimah kun. Kalamullah tak? Kun fayakun. Kata-kata Allah tak? Kata-kata Allah. Jadi orang Kristian kata kalimah kun tu jadi Nabi Isa. Dia terjasud, dia jadi jasad. Sebab itulah Isa itu anak Tuhan. Orang Islam percaya macam mana? Allah Ta'ala kata kun, maka jadilah Nabi Isa. Bukannya daripada kalimah kun tu dari Nabi Isa. Faham tak ni? Anik apa yang anik faham? Nabi Isa daripada kalimah kun ke bukan? Bukan. Apa kena mengenai kalimah kun dengan Nabi Isa? Apa kaitan kalimah kun dengan Nabi Isa? Allah sebut kun baru jadi Nabi. Betul. Betul. Itu maksud kalimahnya yang dicampakkan pada Maryam. Maksudnya, tahu tak kisah macam mana? Kan? Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam kan? Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril. Jadi seorang lelaki. Masa tu Maryam dia tengah asingkan diri. Dia tengah haid. Orang Yahudi kalau tengah haid, dia kena asingkan diri, tak boleh duduk sekali.
Datanglah Jibril, seorang lelaki yang elok rupanya. Datang. Maryam kata, "Oi, jauh. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Engkau jauh daripada aku. Kau ni siapa ni? Sebab apa? Sebab Maryam ni perempuan salihah. Bukan nampak lelaki handsome. Hai, di mana-mana? Single ke dah kahwin? Tak. Dia nampak, oi, a'udzubillah, jauh. Itu juga orang lelaki. Nampak orang bukan. DM. Kau add lah aku dalam Instagram. Kau add lah aku. Luar nampak macam ustaz tapi dalam sembang dengan girlfriend. Kau buat apa? Kau anak ni. Kau ni. Tak payah. Ini a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Apa kata Nabi? Apa kata malaikat Jibril? Inni rasulu rabbik diahaba laki ghulaman zakiyya. Aku ini wakil Tuhanmu. Nak bagi tahu kau akan dapat anak. Apa kata Maryam? Kata anna yakunu li ghulam. Macam mana aku dapat anak? Walam yamsasni bashar, walam aku baghiya. Tak ada orang lelaki sentuh aku pun. Tak ada orang lelaki sentuh aku, tak ada orang lelaki pegang aku tak ada boyfriend pun. Macam mana aku nak ada anak? Malaikat kata, ini tak ada masalah bagi Allah Ta'ala. Tak berat pun bagi Allah Ta'ala nak bagi kalau kau dapat anak. Lalu dia pun tiupkan. Dia apa? Dia tarik. Dia tiup. Bukan tarik kat depan belakang. Belakang nampaklah buah dada dia. Belakang lah. Dia tarik dari belakang. Dia tiup. So dia campakkan. Dia tiupkan. Fanafasat fihi min ruh. Hina. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha. Wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Tahu tak sebut dalam surah Al-Quran? Kan? Maka dia tiupkan dekat belakang ni. Dia tarik, dia punya ni. Collar tu, baju dia. Tiup. Dia masukkan ruh. Mengandunglah Maryam. Maryam pun larilah diri. Jauhkan diri. Takut orang tuduh dia jahat. Sampai dah tak larat dah dia mengandung. Dah penat sangat. Dia duduk bawah pokok. Nanti ya Allah, aku alangkah bagusnya kalau aku ni tak ada manusia yang sebut aku. Kan? Akhirnya malaikat Jibril datang daripada bahagian bawah lembah. Janganlah sedih. Penadaha minta ta'ala tahzan. Jangan sedih. Faqad ja'alaki rabbiki tahtaki sariyya. Allah tak jadikan kau banyak rezeki. Wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Goyangkan pokok. Pokok apa? Pokok kurma. Nusaqit aliki rutaban janiyya. Akan turunlah pokok buah kurma. Maksudnya buah kurma ni berbuah musim panas ke musim sejuk? Musim sejuk dekat Palestin ada ais. Mana boleh ada pokok berbuah? Jadi Nabi Isa lahir pada musim panas. Musim panas berlaku bulan 6, 7, 8 kat negara Arab. Dalam Palestin. Bukan bulan 12. Orang Kristian sambut birthday Nabi Isa berapa bulan? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Berapa hari bulan? Tak tahu. Bagusnya kamu semua tak tahu. Alhamdulillah. 25 hari bulan Disember. Dia kata Nabi Isa lahir bulan Disember. Sedangkan Nabi Isa lahir musim panas. Nampak tak? Kalender pun salah. Lepas tu kita tak cuti pun hari tu. Tapi dah kebetulan di sekolah kan. Paksalah cuti. Nah, jadi Maryam pun dia angkat sumpah. Dia ambil nazar agar tidak bercakap dengan manusia. Lahirlah Nabi Isa pegang macam ni. Oi, Maryam. Apa hal ni? Kau bawa perempuan ni. Ada baby ni. Kau bukan, bapak kau ni bukan perempuan jahat, lelaki jahat. Mak kau bukan perempuan yang jahat. Kau bukan pelacur. Tapi Maryam dah janjikan tak nak cakap. Dia kata apa? Orang kampung dia kata, macam mana kami nak cakap dengan baby? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Macam nak cakap dengan baby?
Maryam diam. Sebab dia nazar, dah janji dengan Allah Ta'ala jangan cakap. Asal Nabi Isa pun cakap, qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma yamutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibn Maryam qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min walad subhanah. Hafal surah Maryam, bagus. Apa kata Nabi Isa? Qala inni Abdullah, aku hamba Allah. Atani al-kitab, aku diberi kitab. Wa ja'alani nabiyya, jadikan aku nabi. Wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu, jadikan aku diberkati di mana saja aku berkata. Wa awsani bis salati waz zakah, Allah Ta'ala perintahkan aku untuk salat dan zakat. Wa barram bi walidati. Dan Allah Ta'ala suruh aku buat baik kat mak aku. Bayangkan masa tengah baby lagi, Allah Ta'ala dah pesan dekat Nabi Isa suruh buat baik dekat mak. Itulah Isa bin Maryam. Habis itu. Nah, tak sama langsung dengan apa yang Kristian percaya. Wallahu alam. Lebih masa sekarang waktu Arba'in Nawawiyah. Kita sambung lagi insya-Allah hari apa dia? Hari Khamis. Tapi hari Khamis ni exam dulu ya. Kita ujian bab yang pertama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tak habis lagi. Boleh Ustaz ambil? Boleh? Mari kita tidur. 4 minit kan. Rehat 5 minit. Assalamualaikum. Nak pakai mikrofon ke Ustaz? Ada. Enggak mikrofon ni. Kalau pasal mikrofon besar? Tepat lah. Ustaz menjerit Ustaz. Cakap. Tepat. Assalamualaikum. Afwan Ustaz. Terlebih masa. Okey. Cepat masuk. Ayah masuk. Okey.